Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabat-sahabat sekalian, kita bicara pasal smart ibadat, betul kan? Okey, berbicara pasal smart ibadat ini sebenarnya adalah bertolak daripada bagaimana berkira-kira nak masuk syurga. Saya bukannya wali ataupun syekh tarikat Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Ahmadiyah, Qadiriyah, apalah tapi seorang kawan yang bolehlah ajarkan kawan bagaimana nak berkira-kira. Jadi bila saya kata berkira-kira, bukan maksud kira ya. Beza makna kira-kira dengan kira. Seperti mana orang dengan orang-orang, itu kan? Label kira-kira ni kalau dalam logat Kelantan dia panggil comok-comok nak masuk syurga. Comok-comok ni maksudnya kita cuba tolak bagi begitulah ya. Okey. Apabila kita bercakap untuk masuk syurga, kita menghadapi satu masalah, iaitu sebelum kita mati kita tak dapat report kad. Kan? Tidak kata bila pencing Universiti Melayu diberi bersama daripada setiap sesulit Allah laporan pencing dan laporan amalan untuk masuk syurga. Dia tak lampir sekali. Dia pakai bagi kat pencing je. Jadi oleh kerana kita tak dapat report tentang amalan kita tu, maka kita hadapi masalah. Kita nak prepare kat mana yang tak cukup lagi. Kalau anak kita tu masa mid-sem tu dia lemah matematik bahasa Inggeris, kita boleh hantar dia tuition, nanti dapat A exam akhir. Kita ni tak tahu lemah kat mana, tunggu-tunggu mati baru. Jadi menyedari akan situasi itulah, maka kita cuba congok-congok nak masuk syurga ni. Jadi untuk congak masuk syurga ini, sahabat-sahabat, ada dua cara congak. Satu menggunakan kualitatif, satu kuantitatif. Kita congak dengan kualiti, satu lagi congak dengan nombor. Kita congak dengan nombor. Yang kualiti tu kita bincang lepas raya nanti. Yang kita bincang dulu ya. Oh ya, dalam bulan apa panggil, bulan depan biasanya saya cukup berkelapangan tu 4 minggu berturut-turut. Minggu bolehlah kalau kita buat kelas, kita tanya dia punya penganjur, kalau boleh kita buat Jumaat 1, 2, 3, 4 gitu. Tidak tak habis kita punya tajuk ni. Jadi bila kita kata congak tadi, kita ada congak menggunakan nombor, satu lagi congak menggunakan kualiti. Yang kualiti kita bincang lepas raya nanti, yang menggunakan nombor tu kita bincang sekarang. Apabila kita kata bercongak-congak untuk masuk syurga menggunakan nombor, kita dapati dalam agama kita banyak Allah Ta'ala berbicara dengan kita menggunakan nombor. Misalnya Allah Ta'ala kata pada malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam menyamai 1000 bulan. Kan di sana ada penggunaan nombor 1000. Lailatul khairum min alfi syahrin. Begitu juga apabila Allah Ta'ala minta duit kita, iaitu dia minta kita derma. Dia kata mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, umpama orang yang bersedekah RM1 seperti dia bersedekah 1 biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 100 biji. Berarti Allah juga mula menggunakan nombor. Bukan Allah saja menggunakan nombor dalam banyak perkara. Baginda SAW juga ada menyebut tentang hari kiamat, di mana kata Nabi, apabila kita balik ke akhirat nanti, bila ditimbang amalan baik dengan amalan jahat, amalan baik kita tu berat,
maka kita masuk syurga. Amalan jahat kita ringan, kita akan masuk syurga. Berarti perkataan berat ringan itu ialah nombor. Ya, begitu. Jadi bila agama tadi mula bercakap dengan kita menggunakan nombor, maka tidak salah kita mencongak-congak macam mana nak masuk syurga menggunakan nombor. Tapi ingin saya katakan pada sahabat-sahabat, tak boleh sahabat-sahabat berkira-kira nak masuk syurga hanya menggunakan nombor. Tapi bolehlah untuk orang panggil apa, sedar hati. Kan? Macam kita kan kerja kat universiti ni, kita semua ada apa panggil tukar cuti dengan PT. Betul kan? Saya dah kumpul 65 hari dah. Jadi saya akan kurangkan cuti saya. Cukup 120 hari tu dah akan berdoa QPAC 5 supaya jadi 200 hari. Betul kan? Kumpul je lah dulu. Betul kan? Soal tengah-tengah tu dia ada dia fight lah. Boleh 200 hari sebelum dia pencing ni. Okey lah. Maksudnya kita kumpul begitu. Adakah sempat dapat 120 mati dulu? Itu cerita lain. Tapi setidak-tidaknya merancang begitu. Jadi saya pun tak adalah boleh kata lepas pada ni siapa belajar dengan saya confirm syurga lah, siapa lah saya je. Tapi setidak-tidaknya lega lah sikit, ada perkiraan begitu. Okey sahabat-sahabat, apabila kita kata kita nak kira pakai nombor, maka kita akan bagikan perkiraan nombor itu kepada 3 komponen. Pertama, kita memerlukan tempoh. Sebab makin panjang tempoh, makin banyak nombor itu dihimpun. Betul tak? Dan makin panjang, makin banyaklah nombor yang boleh kita himpun. Jadi kita akan bercakap pasal tempoh. Oleh kerana kita nak menggunakan nombor juga, maka kita akan bercakap mengenai amalan-amalan yang mana Tuhan memang sebut buat sikit pahala banyak. Dan kita nak cerita nombor ni, dan ceramah saya ni eksklusif ya, untuk siapa yang datang ya. Jangan beritahu kat orang. Kalau dia nak lagi, kursi banyak lagi, bukan kata kita tak bagi tahu lah supaya dia datang lah. Ya, kelak je percuma cakap dia tak ada bayaran. Jadi perkara yang kedua, kita akan beribadat secara sendiri. Betul ya? Kita akan pilih, iaitu ibadat yang Nabi janji buat sikit pahala banyak. Yang ketiga, kita akan bincang mengenai buat di dunia akaun tak tutup. Apa-apa pilih akaun tak? Ya, sebab kita selalu dengar Ustaz ceramah, Ustaz kata bila anak Adam tu mati, maka habislah amalan dia, melainkan 3. Jadi masa saya jadi ustaz dulu, saya pun duduk kata 3 gitulah. Iaitu anak soleh, ilmu bermanfaat, kemudian apa lagi, sedekah jariah. Jadi saya dah cerita begitulah. Pernah satu kali saya ceramah di Pulau Condok, ada seorang mokcik tua miskin. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz kata Nabi sebut bila orang tu mati ada 3 ni je akaun dia tak tutup. Kan? Anak soleh, sedekah dan juga ilmu. Kata makcik tu, hamba ni jahil Ustaz. Anak tak ada, pitih tak ada. Lepas tu hamba nak buat macam mana? Saya dengan brutanya masa tu tolong punya orang, saya kata padan kau. Tahu tak apa Allah balas dekat saya bila saya jawab macam tu dekat makcik? Allah tak bagi kat saya anak 11 tahun. Padan kau. 11 tahun bengong saya, tak dapat anak. Nak kata malah gaji, tak nak. Oh bengong mana-mana tu tak. Makan sehat, suara ijazah tinggi, makan protein, tapi tak dapat juga anak. JKE semua makan rumah daging,
pusing pula tu, mana ada makan daging import. Kita keluar-keluar juga anak. Maka fahamlah saya bahawa anak itu Tuhan beri, bukan rajin. Jadi bila kita kata, bila orang tak mati, hanya ada 3 je dan menjadikan buku akaun yang tidak ditutup, pada saya itu unfair, tak adil. Betul kan? Tak adil lah, sebab ada orang perempuan, dia sihat, boleh beranak ramai, tapi tak ada orang nikah dengan dia. Oh. Sial, dia sengih gitu, betul kan? Ada orang beranak ramai, tapi pasal serenti banyak pelajar. Nak sedekah, tak naik-naik pangkat. Dia tak. Jadi oleh kerana itu, pada saya mesti mencari penyelesaian lain. Jadi dicari tadi, jumpalah dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kata Aisyah ada 7 umur. Jadi bila dia sebut 7 tu kan lega lah sikit. Tak adalah, maksudnya 3 dengan 7 tu banyak 7 lah. Dia punya peluang berbanding dengan 3. Jadi apakah 7 tu? Kita ceramah minggu ke-4 Ramadan. Dia tak boleh sebut dia iklan gitu kan, macam Piala Dunia. Dia sebut dia tinggal. Dia begitulah cara berniaga. Tidak tak mari kelas saya. Kalau sebut tinggal gitu. Jadi yang itu kita kena bincang kemudian. Jadi apabila kita faham gitu, oleh kerana kita nak kira dengan dulu kita bincang pagi ni pasal tempoh. Tempoh, panjang tempoh. Jadi bila kita bercakap pasal panjang tempoh, maka kita bercakap pasal panjang umur. Ya, panjang sebab umur tu kan tempoh lah kan. Umur tu adalah tempoh. Okey, kalau orang tanya kita apa makna umur? Apa makna umur? Jawab kat dia, umur ialah tempoh hidup. Tempoh hidup yang diberi oleh Allah, dan ianya sebahagian daripada rezeki. Dia sebahagian daripada rezeki. Jadi oleh kerana tempoh tadi berkait dengan umur tadi berkait dengan tempoh tadi, dan dia adalah sebahagian daripada rezeki, maka kita perlu mencari nas-nas Al-Quran ataupun hadis yang boleh menjelaskan kepada kita ada tak konsep panjang umur. Ada tak konsep panjang umur? Jika ada, apakah perkara yang memanjangkan umur tu? Apa perkara yang boleh memanjangkan umur kita? Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, apabila dibaca daripada karya-karya para ulama yang mengulas mengenai panjang umur ini, didapati di sana ada 2 pandangan yang utama. Pandangan pertama mengatakan bahawa tak ada konsep panjang umur. Tak ada makna panjang umur. Panjang umur ni tak ada. Jadi oleh kerana dia kata tak ada panjang umur, maka dia tak membantu perbincangan kita lah kan. Sebab kita nak panjang. Dia kata tak ada. Yang dia kata adanya ialah berkat umur. Yang ada tu berkat, bukan panjang. Maksudnya kalaulah Allah itu sudah takdir kita mati umur 65, kan? Jadi kita buatlah macam mana sekalipun umur 65 matilah katanya. Cumanya kalau kita buat elok, 65 tu berkat, penuh dengan baik, tak ada buat jahat. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan ada panjang umur. Ada. Itu kalau Allah dah tentu kita mati 65 dengan kita berbuat amalan-amalan tertentu, maka umur kita boleh jadi 70 lebih. Ada pandangan itu. Jadi oleh kerana kita nak bincang pasal panjang tempoh, kita ambil pandangan itu lah. Betul kan? Nanti kita ceramah orang lain pula, tak ada tu pula. Tak ada masalah. Duduk universiti ni, kita terima belakang. Betul kan?
Kalau kita tengok masa meeting tu dah ada kok coklat Cadbury lagi. Betul kan? Sebab dia pakai halal yakin. Okeylah, orang nak makan, makan. Orang tak nak makan, makan coklat kacang. Betul tak? Kita universiti ni liberal sikit lah ya. Kita orang celik-celik ni kan. Okey, jadi ada dua pandangan. Satu pandangan kata tak boleh, tak ada. Satu pandangan kata ada. Okey, bagi pandangan yang mengatakan ada panjang umur ni, mereka tidaklah berpandangan saja-saja begitu. Sebaliknya mereka mempunyai sandaran yang kuat juga dalam menyokong pandangan mereka itu. Sandaran yang pertama yang mengatakan ada makna panjang umur itu ialah hadis daripada Mu'adh Anas bin Malik. Kita semua tahu bahawa Baginda SAW bila dia sampai ke Madinah, maka Mu'adh Anas ni, dia seorang ibu tunggal, dia telah pergi jumpa Nabi dan minta Baginda SAW menerima anaknya jadi duduk dengan dia, jadi supir lah, pembantu gitu. Tapi bukan hamba. Jadi gitulah, bila saya mula-mula mari Akademi Islam, saya pergi duduk dengan profesor jabatan saya jadi supir. Dulu orang panggil Faisal supir Pak Ali. Ikut resam Anas bin Malik. Akhirnya Pak Ali meninggal dunia, aku duduk di kursi dia. Itulah, mana anak putih ni lah kan ganti dia. Begitu, jadi Anas ni dia duduk dengan Nabi. Jadi bila Anas duduk dengan Nabi, kerja Anas ni ialah tolong Nabi lah. Ambil air, angkat selipar, begitulah untuk memudahkan hidup Baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi tanya Anas. Dia kata, Anas, mu ni nak minta doa apa dengan aku? Orang lain kan mari minta begitu. Yalah, Baginda SAW mana ada duit, orang minta doa yalah dengan dia. Kalau jadi orang baik, Datuk Najib minta projek, betul kan? Minta dia minta doa. Jadi orang tu minta. Jadi Anas kata, ya Rasulullah, boleh tak engkau doakan pada aku 3 perkara? Kan? 3 perkara kata. Pertama, aku nak panjang umur. Dia sebut benda tu. Aku nak panjang. Lepas tu, dah lah panjang umur. Peti banyak pula tu. Nak harta banyak. 2. Yang ketiga, anak lama. Allah, sebab kita dah betul tak? Umur panjang, sehat, lepas tu pencing lewat. Betul kan? Kita nak. Jadi, dia minta dengan Nabi nak umur panjang. Dia sebut kataan tul umr, nak umur panjang, nak harta banyak, nak anak lama. Jadi hadis itu sahih ya, hadis itu sahih. Anak minta begitu. Dan Nabi pun tak bantah. Nabi tak bantah. Jadi kata ulama yang mengatakan ada konsep umur panjang ni, kata dia, kalaulah minta doa umur panjang tu dosa, mesti Nabi tegur. Betul kan? Takkan Nabi membiarkan suatu dosa berlaku di depan mata dia. Dan Nabi tak tegur. Malah bukan sekadar Nabi tak tegur, Nabi doa lah pada Anas supaya Anas tu umur panjang. Dan bukan sekadar doa, Anas memang panjang sungguh. Panjang sungguh. Anas ini dia di antara sahabat yang paling lewat mati. Geng-geng veteran dia mati habis dia. Tak ada. Mati habis. Mati habis. Abu Bakar mati, Osman mati, Ali habis mati. Tinggal dia kan. Tinggal dia je kolek-kolek. Masa dia umur panjang tu, anak dia ramah, harta dia banyak. Jadi berdasarkan apa yang berlaku kepada Anas itu, maka ulama itu mengatakan bahawa bolehlah minta doa supaya Allah panjangkan umur. Jadi oleh kerana kita nak congok-congok tadi, maka kita pakai pandangan itulah. Kalau pandangan kata tak boleh itu kita tak payah sebut sebab kita tak nak ambil. Betul kan? Kita bincang panjang apa kita tak ambil. Itu cerita kita nak ambil. Okey, sekarang selesai panjang. Adalah. Cuma panjang berapa tahu tak tahu lah, jangan tanya. Tak tanya ustaz saya ni agak panjang sampai berapa. Tak panjang. Dah orangnya apa kata gitu. Ya.
Umur tak betul tahu, tapi adalah konsep dia panggil panjang umur. Jadi persoalan yang kedua yang akan kita bincang, nak buat apa biar panjang umur? Apa benda yang kita kena buat, barulah Allah bagi umur kita panjang. Okey, bila dilihat dalam hadis Nabi, ada 3 amalan yang menjadikan umur itu panjang. Ada 3. Setakat yang saya belajar lah ya. Kalau ustaz lain tu mungkin dia tambah lagi. Hamba ni tak adalah pandai sangat. Tapi setakat yang saya tahu, hadisnya sahih, boleh dipertanggungjawabkan ataupun boleh dipercayai bahawa untuk panjang umur ni ada 3 amalan yang Nabi janji. Pertama ialah hubungkan silaturahim. Hubung silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridu an yuwassi'allahu fi rizqihi wa ya'sa fi athrihi falyasil rahimah." Nabi kata siapa yang nak Allah lapangkan rezeki dia dan panjangkan umurnya, maka hendaklah dia hubung silaturahim. Itu hadis sahih. Jadi berarti bapak, oleh kerana kita nak lewat mati, maka nak tak nak kena hubung silaturahim lah. Jadi kalau duduk di fakulti, hubung silaturahim kena jadi ahli nadi. Betul kan? Kena join nadi. Ni muka tak pernah nampak nadi, dia mati cepat tu. Kena join. Sebabnya silaturahim itu, apa tak kata nadi, kata malu ke dia. Dia cakap gitu. Nabi kata, "Man yuridu an yuwassi'allahu fi rizqi." Siapa-siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, wa ya'sa fi ithri, lewatkan matinya, falyasil rahmah. Jadi mekanisme yang ada, saya tak katalah orang tak masuk nadi itu tak hubung silaturahim, tapi mekanisme yang ada duduk di USI melayani ialah join nadi, join apa-apa program yang sesama kita. Kena begitulah. Hanya ada satu cerita ya. Jangan tanyalah siapa orang itu. Cerita ini adalah pengajaran untuk kita. Kita kan ada UM Info. Setiap kali kawan kita dapat anak, alhamdulillah dapat baby, kita walaupun nak tulis tak sempat pun bubuh dalam senyum. Itu kan? Itu cukup dah. Ada seorang kawan, dia tak pernah reply apa-apa email melainkan serius. Orang mati pun dia tak kata Fatihah, orang hidup pun dia tak kata Alhamdulillah. Kononnya dia serius di universiti. Itulah. Satu hari contoh, ayah dia mati. Dia ingat orang lain gak ada ayah. Daripada ayah dia mati, maka dia pun tulislah dekat UM Info juga tu bahawa ayah bla 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 mati. Orang tak buka pun email tu, orang tak buka pun email tu. Maka dia pun membebel, dia kata apalah orang ni tak begitu. Maka betul lah saya ada kat situ. Saya kata tak payah duk marah lah kau. Orang lain mati pun tak kata Fatihah. Dia tak nak baca pun Fatihah kepada ayah orang lain yang mati sebelum ayah dia mati. Tiba-tiba ayah dia mati, dia nak suruh baca Fatihah. Carilah orang lain, baca sendiri lah. Lepas pada itu barulah dia pandai. Alhamdulillah. Ya, sebab dia rasa dia boleh hidup seorang, boleh gaji tu, dia boleh hidup seorang lah. Sedangkan kita terpaksa hidup bersama. Maka sebab itu Nabi kata, siapa mahu rezekinya luas. Rezekinya luas itu bukan bermaksud gaji besar. Rezeki luas ini kita berbaik dengan semua orang. Kadang-kadang kita naik lagi ke pejabat pengarah, orang jasa tinggi tengah makan, ajak kita sebab rezeki kita luas. Selamat makan tengah hari, betul kan? Tapi ada orang dia gaji besar, tapi orang tak ajak dia, dia sendiri kena bayar RM4 setengah makan menu satu Malaysia. Jadi mana sebutnya rezeki luas tu bukan berarti gaji, bukan.
Rezeki itu ialah apa yang masuk ke dalam mulut kita, bukan apa yang ada dalam wallet kita. Yang ada dalam wallet kita kena ropok tak tahu lagi. Kita tak tahu, itu bukan kita punya. Yang kita punya ialah yang kita makan. Ustaz Kamil ada pesan kat saya, dia kata, Faisal, mu ni kalau ada duit banyak, berabilah kau anak. Dia kata anak tu rezeki kita lah tu. Biar dia ambil, tak apalah dia makan sedap sikit. Jangan duduk kedeku. Oh Allah, saya dengar tubuh saya kata begitu. Saya nak makan tembak-tembak, mana aja. Itu tu. Kau nak bukan lain ya. Okey, tuan. Jadi Nabi sebut hubungkan silaturahim. Itu je yang ada. Jadi oleh kerana itu, saya cuba mencari jawapan. Kenapa hubung silaturahim itu umur panjang? Kenapa? Sebabnya nak hubung silaturahim ini, sahabat-sahabat, dia ada kos. Iaitu kita kena belanja duit dan sabar. Misalnya bila kita balik raya, adik-beradik ramai, betul kan semua balik. Tapi oleh kerana kita nak hubung silaturahim, maka kita beli bagan dapur kat rumah. Betul kan, sebab kita nak hubung silaturahim. Tapi ada adik-beradik kita bengong sikit, dia mari melenggar. Tak tahu apa. Betul tak? Bila matahari masuk dia tak ada muka dia. Bila siap je bermus politik ngaji mari penuh. Makan tu pilih pohon dia, sayak dia, kita boleh dado je semua. Ayat kita boleh. Kita satu gelak tu gelak tu ada tu. Balik kampung gitu. Tapi oleh kerana kita ngaji dekat Akademi Islam ni, nak panjang umur, hubung silaturahim, sabar je lah. Sebab kita pun tak ada duit juga, banyak tu je duitnya. Bila nak makan KFC, fikir makan KFC habis RM80 anak kita je. Lebih baik beli tepung, beli telur, buat balik ayam rumah, goreng boleh makan ramah, anak cucu boleh makan. Makan pula cili sauce, kok murah je lah, tak apa dalam Kimbo tak celeng. Tak apalah, yang penting boleh makan ramai. Tapi apa yang kita dapat, sekali kita sakit, semua orang mati. Orang doa jangan matilah kami, jangan matilah. Betul tak? Sebab orang suka kita. Tapi hak kedekut tu sekali dia sakit, alhamdulillah. Tak lagi dah. Wujud dia tak. Kadang-kadang kita nak test market, kita beritahu tahun ni Alung tak balik lah sebab sibuk, ada MQF tak habis lagi ke apa begitu. Maka kat kampung tu, tak sedap lah raya, tak ada Alung, tak ada Angoh. Betul kan? Itu yang jadi umur panjang tu. Tapi hak kedekut tu, Alung tak boleh balik lah, alhamdulillah tak balik pun tak apa. Terkenal orang doa gitu, muncul dia tak balik. Selamatlah 10 ayat. Cocok lah gitu. Daripada kita tak balik, orang rasa tak mesra. Orang rasa tak ceria. Jadi untuk dapat panjang umur, kena korban lah sikit duit. Kena korban sikit perasaan. Kena korban. Ya, tapi dengan sebab kita korban tadi, kita dapat apa? Doa. Doa. Adik-beradik kita doa dengan kita, kawan-kawan kita doa dengan kita. Jadi orang ni apabila ramai orang berdoa dengan dia, dengan Allah untuk dia, maka orang tadi akan dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Macam sahabat-sahabat tengok, Nabi Muhammad kan lama dah wafat. Nabi Muhammad ni gapo ada. Kalau kita kat kereta tak ada. Miskin dia Nabi Muhammad. Tapi apa sampai hari ni orang sebut Muhammad. Pakcik-pakcik dia tu kaya berlaku Abu Jahal, Abu Lahab. Betul kan? Ada orang sebut, oh bangga amma boleh nikah dengan keturunan Abu Lahab mari Mekah. Sedangkan keturunan Abu Lahab ada Mekah tu, orang mana satu tak tahu. Tapi dia tak akan sebut amma ni keturunan min salalati Abi Lahab. Orang pun baca tabat tiada Abi Lahab. Betul kan? Sebab dia laku tu. Kalau ikut dia. Tapi keluarga Nabi Habib, Syekh Al-Habib. Jadi sebab itu
Sahabat-sahabat tak ada pilihan. Kalau nak umur panjang, kena hubung silaturahim. Jadi lepas pada ni hak mana jadi AJK lagi, jangan letak jawatan. Duduk sama saya. Saya kena 4 tahun lah AJK lagi, patut kena berhenti lah. Jadi itu yang pertama, hubung silaturahim. Macam mana? Itu je. Saya hanya beri, saya tak kata mesti ya. Dia adalah pilihan. Siapa tak nak buat yang tu tak apa, tapi umur pendek. Takut. Kalau nak umur panjang, orang ni jangan berjumpanya. Kalau ada yang cari orang muda lagi, tanyalah, mungkin tanya Faisal Ahmad Shah ke, Ustaz Mustafa ke. Tapi anda yakin, tanyalah Ustaz Faisal Ahmad Shah ke, Dr. Mustafa ke, Dr. Ishaq ke. Dia kata itu lah. Nanti kan Malaikat ni tanya ayah ping tu orang lain lah. Ayah ping kau, dia tak tahu, dia jawab yang lain mungkin. Apa panggil Harun tu, Harun apa benda tu, dia ada jawapan lain. Tapi kalau tanya Ustaz, tambah sekali hubung silaturahim je lah. Jadi kalau nak panjang umur, kita tak ada pilihan melainkan hubung silaturahim. Okey, yang kedua, untuk panjangkan umur, kena buat baik dengan jiran. Baik dengan jiran. Dulu tuan-tuan, masa saya mula-mula nak beli rumah dulu, saya duduk ingat lagi lah, ustaz dulu duduk kata jiran kita ni 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Jadi saya tu saya tak beli rumah flat sebab kena 40 atas pula. Jadi bila beli rumah teres tak ada atas. Jadi beli rumah. Jadi untuk mengelakkan banyak sangat jiran ni, hamba cari rumah hamba tu duduk cabai 3. Jadi belah kiri bukit, tak ada dalam jiran. Kalau siapa duduk tengah tu nanya lah pergi kau. Jadi bila saya duduk corner lot tepi kiri tu bukit je lah, tak ada dah. Jadi kurang lah sikit jiran kena bagi makan je. Ada depan, belakang, kanan. Nak kita kira 40 banyak lah, 120 buah pintu nak kau separuh tangan. Nanya nak makan musangking nak bagi satu. Jadi akhirnya saya rasa tak nak makan lah sipir tu, banyak sangat. Sipir kena bagi 40 tu tak payah makan lah, banyak sangat. Habis gaji beli durian. Nak 40 depan, 40 kiri, 40 belakang. Jadi saya pun pakai apa yang dibuat oleh Aisyah. Aisyah pernah tanya Nabi, kalau kita nak bagi makan dekat jiran kita ni, jarak manakah yang perlu kita bagi dia makan? Jadi Nabi tak sebut nombor rumah tu. Dia kata jaraknya ialah kira-kira dia dapat menghidu bau makanan. Dia dapat hidu bau makanan. Kat Nabi sebelah rumah je lah, moga dia makan buah tamak dan roti. Kita banyak sebab goreng ikan kasar dengan telur, betul tak? Ikan kasar tu lenyek sikit, bubur celup telur gosong. Jadi saya nak tahu jauh mana jiran saya yang saya kena beri makannya. Saya goreng pekasar, saya suruh anak lelaki saya naik basikal ini, jalan begini. Yalah, sebab nak buat limit ni mudah kat mana nak bagi kan. Kita kan nak pakai nombor, duduk si pelayan ngaji dengan orang sana kan nombor belakang. Jadi pergi. Anak saya kata rumah nombor 5 tak bang dah. Kata nombor 5. Di kat depan pula 5. Abang kira 5 je lah. 5 sana, 5 sana, 5 sana. 5 belah rumah. Lega lu sikit, tengok tu 40. Oh, pokai kita 40 rumah. Jadi saya makan gitu je lah. Tak nak terima, tak nak terima yang saya punya, itu tu pulang. Tapi berdasarkan hadis Aisyah tadi. Aisyah tanya Nabi, aku kalau nak beri makan, nak beri pada berapa orang? Nabi kata, yang tahu makanan kami. Yang tahu tu maksudnya yang hidu, yang apa, begitulah. Jadi rumah Nabi tu oleh kerana Nabi makan makanan yang simple begitu, mungkin 1-2 buah rumah di keliling dia je lah.
Jadi saya rasa ukuran tu lebih lega dah sikit daripada 40 tu. Yang mana duduk rumah flat janganlah pakai 40 sebab dia ada 40. Kena dia duduk ground floor 14 tingkat ke atas orang nak dia. Oh, 40 ke belah sana flat, kena duduk flat 100 tambah patah dalam kat Diago tu kan. Dah ya susah. Jadi hamba pakai kira bang tu kira okey lah tu. Goreng kat asal tu jauh dah tu. Dia bang tu betul lah habis 5 belah saya tu ahli tu India tak payah pergi dah lah. Cakap Melayu je lah. Dia British kat tu je. Jadi 5 tu bukan saya ya. Maksudnya 5 tu bukan saya yang kata, tapi berdasarkan goreng ikan perkasa. Begitu saja. Mungkin puan-puan tumbuk sambal belacan bau buah-buah rumah ya lah. Yang penting ukurannya orang itu tahu. Maksudnya kalau kita masak belaga dapur, betul kan? Dapur dia tu, masak tak? Kena bagilah dia tahu, betul kan? Ini tutup pintu cepat-cepat tadi dia tahu, betul tak? Jadi jiran ini, benar kan? Kena buat baiknya dia. Sebabnya lebih-lebih lagi kita duduk di Kuala Lumpur, kita punya jiran je lah yang akan tolong kita, yang akan apa dan sebagainya. Jadi bila bercakap pasal jiran, ada 3 perkara tuan-tuan jangan pantanglah dengan jiran. 3 perkara yang kena buat dengan jiran, 3 perkara pantang dan jiran. Pantang yang pertama, jangan jenguk rumah jiran dengan iri hati. Ya, jangan duduk motor so. Jangan tengok. Apa tak nampak. Kalau kita tengok, kita sakit jiwa. Betul kan? Kalau tengok tak apalah. Dia buat keluar kereta dia. Kita tengok, oh kereta. Tapi dia saja. Kadang-kadang orang jiran tu. Lelah kita pun, pakai orang perempuan. Bila nak sidar kain belakang rumah tu, kan nak pakai kain kelekus. Banyak kan? Betul kan? Jadi, pakailah lebih kurang. Sakum nasabah. Tapi ada jiran yang jahat ni pun. Ada amat lagi selfie masuk dekat upload Facebook. Betul kan? Oh, ustazah tak pakai tudung. Nak pakai tudung apa? Dia duduk belakang rumah dia. Katakan nak pakai tudung liku gitu. Dia duduk rumah dia. Jadi jangan pandang ke dalam rumah jiran dengan iri hati. Yang kedua, jangan cerita apa-apa aib jiran. Kalau orang tanya kita, no. Sebab apa perempuan? Sebab jiran ni kalau dia kutuk kita tak jawab lagi. Cuba bayang, saya cerita aib jiran saya, lepas tu jiran saya mari musim raya, dia kata gini, alah Faisal tu tak percaya tak? Mesti percaya, saya jiran dia. Supaya dia tak serang kita, jangan campur. Bila dia bergaduh kuat sangat tu, kita pun start kereta bila tag dah mamak. Balik-balik diam dia. Tak tahu dia cakap apa dia dengan suami dia. Jangan letak. Jangan tahu benda tu. Jangan cerita yang aib pasal jiran kita. Pertama, jangan jeling dengan makna tu. Yang ketiga, kita jangan bercerita akan harta jiran kita. Sebab bila kita bercerita harta jiran kita kepada orang, dia seolah-olah menyuruh orang itu datang rompok rumah jiran kita. Tak payahlah cerita dia ada dia. Tapi apa yang perlu kita cerita pasal jiran kita? Pertama, kita cerita dia baik. Wah, dia bagus, suka bagi makan kucing. Memang kucing dia makan, orang lain dia tak buat apa lain. Cerita je lah, yang tu je lah. Memang bagus dia, kucing penuh rumah dia. Lepas tu kucing dia main tengok rumah kita tu, biarlah kena makan lah. Tapi dia bagi makan kucing. Dia cerita yang bagus tentang jiran kita tadi. Yang ketiga, kita cerita tentang apa-apa musibah yang menimpa jiran kita supaya kita dapat tolong dia dan orang juga dapat tolong dia. Yang ketiga, kita bercerita tentang apa-apa nikmat yang mana Allah berikan pada jiran kita yang menjadikan dia tak dibangga dengan kita. Jadi, tuan-tuan tak ada pilihan lain. Pertama, hubung silaturahim dengan saudara mara dan kawan-kawan. Yang kedua, buat baik dengan jiran.
Yang ketiga, kena sentiasa buat baik dengan anak yatim. Buat baik dengan anak yatim. Dan anak yatim itu ialah 18 tahun ke bawah. Saya pun anak yatim juga, tapi dia tak kira. Dia tak kira. Dia ke 18 tahun ke bawah, kena kira semua anak yatim, maksud tak ada ayah, tak ada mak, lagi lain lah. Jadi itu 3 perkara yang menjadikan orang tadi umur dia panjang. Jadi kalau sahabat-sahabat mahu untuk buat benda tadi supaya Tuhan bagi umur panjang, itu 3 perkara yang saya jumpa. Okey sahabat-sahabat, bila 3 perkara ini kita tengok dekat sini, kita cari dia panggil nilai sepunya. Apakah nilai yang ada pada 3 benda tadi, iaitu silaturahim, jiran dan anak yatim? Apa nilai yang ada pada 3 itu? Nilainya ialah buat baik dengan orang. Nilai sepunya kan? Maksudnya nilai yang dikongsi pada hubungan silaturahim dengan jiran, dengan anak yatimnya satu je, iaitu buat baik dengan orang. Imam Syafi'i rahimahullah ada mengatakan, kalau kita nak buat baik dengan orang, buatlah 3 perkara setiap hari. Saya masa mengaji di Al-Azhar, guru saya pesan, dia suruh saya buat 40 perkara saja. Lagi banyak, saya suruh buat 3, saya kena buat 40. Tapi setakat 20 tahun dah tinggal Mesir ni, 40 tu tak pernah sampai. Paling tinggi 18. Jadi okey lah. Okey lah 18. Tuan-tuan saya minta 3 je. Kalau boleh buat okey lah. Pertama sekali bangun pagi tu, terus niat aku nak tolong orang. Niat je tu. Aku hari ni jumpa apa benda aku boleh tolong, aku nak tolong. Maka percayalah Allah akan bagi peluang itu untuk kita tolong. Tapi kalau kita tak berniat bangun pagi nak tolong orang, kadang-kadang kita nampak ruang untuk tolong orang tu, saya tak tolong. Sebab kita tak niat. Sebagai contoh, ini contoh saja. Duduk di universiti ni jadi pensyarah, banyak sangat boleh tolong orang. Bulan 9 ataupun lepas graduasi, budak-budak nak minta kerja. Bila nak minta kerja, maka nak ngesah CJ. Betul kan? Pensyarakat pegawai kanan boleh ngesah CJ. Tapi ada pensyarakat jekah budak boleh minta CJ. Apa? Betul? Sedangkan cok tu universiti pun bagi cok, dia hanya teknik. Gitu je. Kenapa kau? Apa dia? Budak tu tak kecil ni budak. Salah apa? Student dia juga, betul kan? Budak nak minta kerja, tanda tangan je. Bagi cok sudah kan? Tanda tangan, okey. Ustaz doakan kau berjaya. Terima kasih Ustaz. Payah kau. Tapi dah dia tak ada dalam kepala dia nak tolong orang. Tak ada dalam kepala dia. Dia hanya mahu orang tolong dia je. Begitu. Saya tak kata orang yang Islam ya, di fakulti lain. Islam bagus ya. Dia cakap gitu. Budak tu sengih mati. Kesian. Sedangkan benda tu support je. Bukan maksud tolong orang tu bagi duit. Tak. Jadi begitu. Imam Syafi'i pernah satu kali, dia mengajar dalam satu majlis. Anak murid dia ramai, memenuhlah sampai ke pintu belakang. Tengah-tengah dia mengajar tu, ada orang ketuk pintu dari luar, kuat, bung gitu. Jadi kita yang duduk dalam bilik ni, kita faham bahawa orang di luar tu terdesak lah sebab dia ketuk bung gitu. Jadi Imam Syafi'i kata, yang belakang tu tolong buka pintu. Bila anak murid dia bangun nak pergi buka pintu, Imam Syafi'i kata, mu niat juga. Jadi anak murid dia tanya, tak kena niat usalli au nawaitu an aftaha baban. Saja aku buka pintu. Tak, kata Imam Syafi'i, bukan saja aku buka pintu. Niat, kalau orang duduk dekat pintu tu dia nak minum air, aku akan bagi dia minum air. Kalau dia kena kejar aku angin, aku suruh dia masuk. Maksudnya niat nak tolong tu. Jadi fahamlah kita, untuk memudahkan kita tolong orang, bangun pagi tu niat je lah nak tolong orang.
kita akan jumpa je peluang untuk tolong orang. Jadi bila kita tolong orang, benda-benda macam itulah yang dimaksudkan dengan silaturahmi, jiran dan juga anak yatim. Tak payah pun. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, janjilah dengan diri sendiri bahawa satu hari kita akan belanja orang makan. Surah apa? Saya dah 20 tahun saya belanja orang makan tiap hari. Tapi tak semestilah chicken rice chop. Gula-gula pun belanja juga. Tuan-tuan pergi dalam kereta saya tu, satu balang gula-gula selalu ada. Sentiasa. Turun kereta je ambil 2-3 biji. Kalau pergi kerusuh, ambil pula kerusuh. Udah kan? Dah banyak. Dah kan? Dah tak ambil, kita ambil je lah. Oh, dalam kereta. Sebabnya bila kita lalu tu kan, kadang-kadang budak tengah prep tu baca buku tu kan. Pergi kat situ, buat apa? Baca buku sah. Tapi tidak Cadbury lah. Ini kan? Dia akan rasa, wah, terima kasih Ustaz. Betul kan? Tak apalah gula-gula, makanlah tu. Takkan nak bagi KFC botok pada aku. Tapi setidaknya bagilah tu. Bagilah. Kadang-kadang saya mengajar dekat bangsa, ada orang bagi buah-buah yang macam-macam. Saya ni orang Madura je, makan buah tempatan, dia bagi buah naga, buah simu, buah tu. Saya bagilah kat situ jangan makan. Oh, yang setuju kan dia pirana lagi, gembak lah tu. Jadi lah semuanya tu, kita set dalam kepala kita, aku ni nak belanja orang. Nak belanja orang tak semesti kena begitu. Paling mudah tuan-tuan. Paling mudah ni cerita masa saya tak ada PT dulu. Inilah cerita rahsia ya. Saya beli lada merah, saya mesej. Buat sambal. Buh dalam botol kecil. Tok masa tiap kali nak dimakan. Sambal orang Melayu makan belakang saja. Tidak. Enggak lada berapa ringgit je, baru RM12 sekilo komen tu. Blender bubuk kulit bawang besar macam tu, bubuk cuka, bubuk garam, bubuk sikit perasa. Oh, terima kasih Ustaz. Makan lada. Kita belanja lada ya. Sebab Allah kata belanja orang makan, bukan berarti belanja orang sapatinya. Dan Nabi gitu, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia tak pernah makan, melainkan makan bersama dengan orang. Itu yang saya belajar dari masyarakat. Pertama, kena niat nak tolong orang setiap pagi. Apa bentuk tolong tak kisah. Yang kedua, belanjalah orang makan. Paling kurang seorang satu hari. Bagi coklat, bagi gula-gula dan sebagainya. Kadang-kadang kita jadi pegawai, kita letaklah sikit gula-gula dekat meja kita tu. Bila orang masuk, Assalamualaikum. Terima kasih. Gula-gula. Betul kan? Apa salahnya? Tak kurang pun gaji. Orang tu keluar bang, pegawai tu. Aku bagi kat dia boleh gula-gula. Semoga Allah menaikkan pangkat. Tiba-tiba jadi penafkah tu. Betul kan? Mana tahu. Banyak apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita sebut kita nak tolong orang, nak buat baik dengan orang, janganlah kita berkawan hanya dengan orang kaya. Kita berkawanlah dengan semua orang. Itu suruh join Nabi tu. Jangan kawan apa Syahroh, dia grade 54, dia kawan dia, betul kan? Kawan lah juga hak 17, hak baru naik 21, betul kan? Jadi bila kita berkawan semua tu tuan-tuan, kita akan jadi rasa terlebih, kita nak kongsi, yang tu kurang, boleh minta dengan kita. Jadi itu 3 perkara tuan-tuan yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dengan makna itu untuk kita mengaplikasi 3 yang ini. Jadi kalau sahabat-sahabat nak panjang umur, kena buat itulah. Kalau sahabat kata, Ustaz, saya tak nak buat, tak ada masalah, cuma tak panjang umur lah. Tak panjang umur tu pendek, kau tak pendek, dapat hak sekadar tu je lah. Jadi kalau nak panjang umur, kena begitu. Sama juga kalau lepas pencing nak sambung, kan kita baik, orang suka dengan kita, sambung juga. Jadi panjanglah tu maksudnya. Jadi kenapa kalau orang doa dan sebagainya, nampaknya sahabat-sahabat berjeling kancang tu cukuplah. Kita berhenti dulu, kita sambung bulan depan. InsyaAllah bulan depan kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.